Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hazim bin Muhammad Azhar. Pada hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu falsafah kapitalisme dan implikasinya terhadap sistem ekonomi dan sosial. Sebagai pengenalan, kapitalisme ni adalah salah satu sistem yang membenarkan seseorang untuk memiliki seluruh ekonomi ataupun mengawal seluruh ekonomi, dan hasil kekayaan tu dia akan dapat dari individu. Jadi sistem kapitalis ni dia banyak menggunakan menentukan, sistem kapitalis ni sendiri akan menentukan kos, perkhidmatan, pelaburan, pendapatan, and especially penetapan harga barang. Maknanya kapitalis ni juga dia salah satu syarikat seperti syarikat yang tak ada risiko. Sebagai contoh, syarikat tak ada risiko yang tak diganggu oleh pihak berkuasa ataupun kerajaan, dan tujuan dia hanyalah untuk mendapat keuntungan semata-mata. Semasa era ke-16 dan 19 ni, England adalah merupakan negara yang mempunyai sistem ekonomi kapitalis yang sangat kukuh dan telah membuktikan juga dalam sejarah ekonomi dunia. As a next objektif kajian, salah satu dia adalah untuk sebagai pengenalan, kapitalisme ni adalah salah satu sistem yang membenarkan seseorang untuk memiliki seluruh ekonomi ataupun mengawal seluruh ekonomi, dan hasil kekayaan tu dia akan dapat dari individu. Jadi sistem kapitalis ni dia banyak menggunakan menentukan, sistem kapitalis ni sendiri akan menentukan kos, perkhidmatan, pelaburan, pendapatan, and especially penetapan harga barang. Maknanya kapitalis ni juga dia salah satu syarikat seperti syarikat yang tak ada risiko. Sebagai contoh, syarikat tak ada risiko yang tak diganggu oleh pihak berkuasa ataupun kerajaan, dan tujuan dia hanyalah untuk mendapat keuntungan semata-mata. Semasa era ke-16 dan 19 ni, England adalah merupakan negara yang mempunyai sistem ekonomi kapitalis yang sangat kukuh dan telah membuktikan juga dalam sejarah ekonomi dunia. As a next objektif kajian, salah satu dia adalah untuk kita nak faham sistem kapitalis ni, macam mana flow dia, macam mana proses dia, jadi siapakah tokoh-tokoh dia. Kita akan tengok first point. Bagi untuk point yang pertama, pengenalan kepada kapitalisme. Kapitalisme ni dia bermaksud pemilik boleh memiliki dan mengawal bebas barangan serta harga pasaran seiring dengan keuntungan yang mereka inginkan. Jadi sistem kapitalis ni juga mampu untuk mewujudkan daya persaingan. Contoh, kebebasan firma tu sendiri untuk keluar masuk pasaran dan untuk memaksimumkan kebajikan sosial. Macam contoh, kepentingan antara dua pihak, antara pengeluar dan juga pengguna. Dan juga kebebasan untuk memilih penggunaan, pengeluaran serta pelaburan. Macam sebagai contoh, pelanggan yang tak puas hati dengan satu produk, diorang boleh berhenti untuk membeli produk tersebut. Dan selain daripada itu juga, peranan kerajaan sendiri terhad untuk melindungi hak-hak yang tertentu dalam sistem kapitalis ni, sebab kebanyakannya telah dieksploitasi sendiri oleh pihak pengeluar ataupun penjual tu sendiri. Okey, poin yang kedua, sejarah sistem kapitalis dan pendapat ahli falsafah. Jadi tokoh pertama yang kita ambil adalah Adam Smith. Okey, pada data tentang Adam Smith ni, dia dilahirkan di negara Scotland, sebuah tempat yang bernama Kirkcaldy dan berdekatan dengan Edinburgh pada tahun 1723. Jadi Adam Smith ni dulu dia merupakan seorang pelajar yang rajin, dia sangat rapat dengan ibu dia. Masa awal-awal lagi zaman remaja dia, Adam Smith ni dia dah melancong ke negara Perancis. Daripada situ dia mula melihat daripada segi perspektif pandangan dia, apa sebenarnya yang dunia luar ni. Okay. Adam Smith ni dikenali sebagai tokoh kapitalisme sebab dia adalah salah seorang pelopor utama dalam pembentukan sistem kapitalis masa zaman dulu.
So masa zaman dulu ada satu perkembangan yang mana pada era berkenaan dipanggil kapitalis penggunaan, di mana mereka telah mengeluarkan barang-barangan mewah dan untuk kumpulan kelas pertengahan, dan juga daripada situ shopping mall mula dibina. Dan daripada situ, pada pandangan Adam Smith ni, dia mencadangkan untuk mengharamkan barangan mewah tersebut kerana dia dapat mewujudkan kasta pengeluaran di antara kelas-kelas lain. Dan dia tak nak rakyat Geneva time tu hidup dalam keadaan macam tu. Dia nak rakyat Geneva time tu mempunyai gaya hidup yang dia dalam keadaan macam tu. Dia nak rakyat Geneva time tu mempunyai gaya hidup yang diamalkan oleh Sparta. Di mana Sparta tu Adam Smith ni banyak mempelajari daripada situ. Untuk tokoh yang kedua, Karl Marx. Karl Marx ni dia merupakan seorang pakar dalam bidang sains dan juga sosial. Jadi seorang pemikir yang sangat mempunyai perspektif yang tajam untuk ekonomi. Jadi salah satu yang mendapat perhatian Karl Marx ialah tentang ekonomi kapitalisme. Jadi Karl Marx ni mempunyai satu pandangan yang mana dalam ekonomi kapitalisme ada beberapa masalah yang seperti yang dinyatakan. Jadi masalah yang seperti pengkhususan kerja yang menyebabkan macam seseorang individu tu, pekerja tersebut tak boleh nak menghasilkan secara ikhlas dalam membuat satu pekerjaan. Maknanya dalam ekonomi kapitalisme ni dia ada pengkhususan kerja macam terarah kepada pengasingan daripada cara kehidupan seharian yang mereka buat. Contoh macam kita boleh tengok sebagai contoh macam kayu jati. Kita nampak dia cantik, elegan, trend. Tapi kita tak tahu sendiri pekerja tersebut menghasilkan produk tersebut dengan secara paksaan ataupun secara tak ikhlas ke, kita tak tahu. So dekat situ lahir nilai-nilai murni yang mana kapitalis ni macam push more pengkhususan kerja macam tu. So next is the concept economy capitalist yang menyebabkan macam tersingkirnya keperluan tenaga manusia yang menyebabkan peningkatan kos. So macam contoh para kapitalis ni menggantikan tenaga tak ikhlas ke, kita tak tahu. So dekat situ lahir nilai-nilai murni yang mana kapitalis ni macam push more pengkhususan kerja macam tu. So next is the concept economy capitalist yang menyebabkan macam tersingkirnya keperluan tenaga manusia yang menyebabkan peningkatan kos. So macam contoh para kapitalis ni menggantikan tenaga manusia dengan teknologi. Dan bagi Karl Marx ni, dia menganggap sistem kapitalis ni macam satu sistem yang jahat kononnya. Sebab as kita tahu, kapitalis ni pengeluar-pengeluar macam nak mementingkan kepentingan keuntungan. So wujud-wujud macam perkahwinan paksaan antara anak pengeluar ni dengan anak ni. So nak mengembangkan lagi ekonomi diorang, so that diorang boleh kawal lagi sistem-sistem ekonomi yang sedia ada. So that dekat sini macam nampaklah sistem kapitalis ni satu sistem yang tak berapa okey dan tak berapa bagus lah. So dekat sini macam akan berlaku kezaliman manusia pula. So macam kahwin paksaan. So macam tak boleh lah kan. So saya beri kepada next point untuk jenis-jenis kapitalisme. Terima kasih. Jenis-jenis kapitalisme ada 4. Kapitalisme berpandukan negara. Yang kedua, kapitalisme oligarki. Yang ketiga, kapitalisme korporat besar. Dan yang terakhir, kapitalisme keusahawanan. Yang pertama, kapitalisme berpandukan negara. Pemimpin negara yang akan memutuskan sektor mana yang akan berkembang. Jenis ini mempunyai beberapa perangkap seperti terlebih melabur, memilih pemimpin yang salah, terdedah dengan rasuah dan menghadapi kesukaran untuk menarik sokongan apabila ia tidak lagi sesuai. Yang kedua, kapitalisme oligarki. Ia berorientasikan kepada perlindungan dan penyelenggaraan sebahagian kecil penduduk dalam negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi bukanlah satu matlamat utama dan juga negara ini mempunyai kepelbagaian yang akan mempunyai banyak pencambahan pendapat dan rasuah yang sangat berleluasa. Yang ketiga, kapitalisme korporat besar. Jenis ini akan mengambil kesempatan dan peluang daripada segi ekonomi.
Ia amat penting untuk pengeluaran produk secara besar-besaran. Dan yang terakhir, kapitalisme keusahawanan. Jenis ini akan menghasilkan produk seperti kereta, telefon dan komputer. Ia biasanya adalah produk individu dan syarikat baru. Walau bagaimanapun, syarikat besar yang memerlukan pengeluaran besar-besaran dan memasarkan produk baharu mereka, gabungan kapitalisme korporat besar dan keusahawanan adalah yang terbaik. Contoh negara yang mencirikan kapitalisme jenis ini ialah Amerika Syarikat. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme juga ada 4, mementingkan diri sendiri, hak milik persendirian yang diiktiraf. Yang ketiga, kebebasan sepenuhnya semua aktiviti ekonomi. Dan yang keempat, bebas untuk bersaing. Yang pertama sekali, mementingkan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam perniagaan dengan menggunakan kaedah untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dalam hal ini, semua aktiviti ekonomi dan sosial yang dijalankan adalah untuk faedah setiap individu. Yang kedua, hak milik persendirian yang diiktiraf. Di negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, mereka akan memberi kebebasan kepada rakyatnya dalam mengumpul kekayaan peribadi tanpa mengira kedudukan orang lain yang tidak mempunyai keupayaan untuk melakukan perkara yang sama. Yang ketiga, kebebasan sepenuhnya semua aktiviti ekonomi. Sistem ini akan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyatnya dalam menjalankan semua aktiviti ekonomi. Campur tangan kerajaan sangat terhad. Dengan itu, mereka hanya bertindak sebagai penyedia kemudahan sahaja. Oleh itu, semua pemilik perniagaan dan orang awam boleh menjalankan semua aktiviti ekonomi dengan lancar dan bebas. Dan yang terakhir, bebas untuk bersaing. Sistem ekonomi kapitalis memberi kebebasan kepada penjual perniagaan dalam menjalankan persaingan di pasaran. Persaingan boleh berlaku di antara peniaga di mana mereka akan bersaing untuk menyediakan produk yang berkualiti kepada pembeli. Begitu juga dengan pembeli, mereka boleh bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan harga yang terbaik. Oleh itu, dapat disimpulkan di sini bahawa negara mempunyai peranan yang sangat sedikit dan hanya bertindak sebagai keselamatan dan ketenteraman. Selain itu, mereka juga hanya menentukan hak kekayaan peribadi dan juga mengekalkan persaingan tanpa halangan. Terima kasih. Kelebihan di dalam sistem kapitalisme ada 4. Yang pertama, kebajikan individu dan masyarakat dapat dimaksimumkan. Mengikut sistem pasaran ekonomi bebas, individu dikatakan rasional. Individu merupakan membuat keputusan yang bijak untuk dirinya sendiri. Masing-masing akan cuba memaksimumkan kepuasan diri. And then yang kedua, persaingan bebas memberi faedah kepada individu dan negara. Dalam pasaran bebas, terdapat banyak syarikat yang bersaing mengeluarkan pelbagai jenis barangan. Persaingan antara syarikat ini akan dapat meningkatkan kecekapan syarikat di dalam sesebuah negara. Hanya syarikat yang cekap sahaja akan kekal di dalam industri. Persaingan yang wujud dalam pasaran ini akan menyebabkan harga yang dinikmati pengguna lebih rendah dan kualiti barang adalah yang terbaik. Poin yang ketiga, menggalakkan perkembangan teknologi dan inovasi. Persaingan yang wujud dalam pasaran akan menyebabkan setiap syarikat berusaha mencari teknologi baru, mengadakan inovasi serta menjimatkan kos pengeluaran dan meningkatkan daya pengeluaran. Persaingan yang wujud dan membawa kemajuan kepada sesebuah negara. And then, yang terakhir sekali, kecekapan penggunaan faktor pengeluaran. Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, kuasa permintaan dan penawaran akan menentukan harga, barangan dan faktor pengeluaran. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi harga sesuatu barangan. Dan permintaan faktor pengeluaran turut meningkat, begitu juga sebaliknya. Harga yang tinggi akan menyebabkan menggunakan barangan tanpa membazir dengan lebih cekap. Okey, yang seterusnya, kelemahan di dalam sistem kapitalisme ada 5. Yang pertama, kegagalan menyediakan barangan awam. Barangan awam ialah barangan jika ditawarkan kepada seseorang, terpaksa ditawarkan kepada orang lain. Barang mempunyai ciri penggunaan bersama dan tidak wujud persaingan sebagaimana terdapat dalam barangan swasta seperti perkhidmatan pertahanan dan bomba.
Yang kedua, mewujudkan ketidakstabilan ekonomi. Dikatakan punca wujudnya ketidakstabilan ekonomi adalah disebabkan individu bertindak bersendirian secara bebas tanpa perancangan. Yang ketiga, agihan pendapatan yang tidak setara. Mekanisme prasaran yang bebas tanpa sekatan akan menyebabkan agihan pendapatan kekayaan negara tidak setara. Dan yang keempat, mewujudkan kuasa monopoli. Persaingan yang hebat antara syarikat dan pasaran akan melibatkan kos yang tinggi, terutamanya kos pengiklanan. Kos ini selalunya dipindah atau dibebankan kepada pengguna. Kesan dari persaingan ini, akhirnya tinggal beberapa buah syarikat sahaja yang mungkin dapat terus kekal dan bertahan. Dan yang terakhir, kesan luaran yang negatif. Matlamat utama pengeluar ialah memaksimumkan keuntungan, dan proses pengeluaran lazimnya dikatakan mendatangkan kesan luaran negatif seperti pencemaran air dan udara. Assalamualaikum, hai, nama saya Muhammad Kamaluddin. Jadi saya akan sambung poin seterusnya. Poin seterusnya adalah pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalis. So daripada secara sosialnya, Islam ni dah ada lama dan jadi masyarakat kapitalis. Jadi tak heranlah kedua pihak ketigatan daripada kapitalis, dan khususnya kapitalis ni daripada perdagangan komersial kapitalisme itu bahasa Inggeris, sudah wujudnya sebelum datangnya Islam. Maksudnya sebelum datangnya Islam adalah tempat-tempat mereka yang dah lama menjadi tempat dagangan. Semestinya sepertinya di Mekah memang tempat perdagangan dan kewangan antarabangsa yang sangat maju. Jadi kat sini dia nak menerangkan tentang sistem ekonomi Islam ni memiliki pandangan bahawa seluruh harta yang di dunia ni sesungguhnya hanyalah milik Allah SWT. Dia hanya meminjamkan saja peluang dan bukan hanya sebagai kekal dalam hidup. Jadi untuk simpulkan lagi tentang ekonomi Islam dapat dibahagi kepada 3, iaitu kepemilikan, pemanfaatan dan perkembangan kepemilikan. Yang ketiga adalah distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia. Jadi kesimpulannya daripada kapitalisme ni, Islam ni adalah satu sistem yang lengkap daripada aspek hidup manusia. Dia juga adalah sistem yang boleh dibuat daripada pemikiran manusia dan juga mengandungi keselesaian dengan sistem yang datang daripada Allah SWT, yang bukannya ianya berlainan. Ia adalah sempurna, iaitu pemberian daripada Allah SWT dan pemikiran daripada manusia. Jadi bagaimanapun bebanan sosial tidak akan tahan lama, dia akan jatuh merudum dan telah mula ditinggalkan atau telah diubah suai sedikit demi sedikit daripada peredaran masa, dan keruntuhan sosial sedikit sebanyak telah memberi kesan kehilangan kepercayaan manusia. Daripada segi moden ataupun lama, sama je. So sistem sosial telah menjangkaui unsur-unsur yang penting yang terdapat di dalam sistem, iaitu sekaligus melibatkan kepercayaan kepada prinsip-prinsip Islam untuk mewujudkan unsur-unsur Islam tersebut. Unsur-unsur itu perlu dilaksanakan sebagai yang dikehendaki oleh Islam, maka ia mesti sedikit akan menonjolkan balik, akan membuat peningkatan mana-mana bahagian atau sistem sosialiti. Sistem sosialisme saya. Sekaligus menghilangkan kesalahfahaman manusia terhadap nilai Islam sendiri, iaitu kata kuncinya adalah sosialisme. Kegagalan sosialisme adalah unsur Islam. Terima kasih.